Sifat penduduk neraka ini tuan-tuan boleh dilihat di atas muka bumi Allah ini lagi. Bukan kita nak tuduh dia itu ahli neraka, kita nak judge orang itu dia ni ahli neraka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi panduan nak tengok ciri-ciri ahli neraka ini dekat atas muka bumi Allah ini lagi kita boleh lihat. Apa dia? Semakin bertambah umur dia, semakin kurang ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa umur sibuk main game, sekarang dah umur 50 tahun, 60 tahun pun sibuk main game. Cucu dia main ML, atuk pun main ML, cucu main PUBG, atuk pun main PUBG. Cucu main game apa lagi? Macam-macam lah game. Atuk pun main game, siap buat live lagi dekat TikTok. Contoh dah banyak dah tuan-tuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri ahli neraka itu adalah semakin bertambah umur dia, semakin kurang ibadah dia. Dulu masa bujang 20 tahun, puasa 20 hari je. Puasa 20 hari, lagi 15 hari tu ponteng. Umur 60 tahun pun masih tak puasa penuh. Dulu masa bujang, solat 2-3 waktu saja, maghrib, zuhur. Subuh tak solat. Umur 60 tahun pun begitu juga. Kata Rasulullah, ini adalah ciri-ciri penduduk neraka. Tak payah tengok orang lain, tengok diri sendiri. Tengok diri sendiri, tengok keluarga kita, supaya kita dapat menyelamatkan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan kita dibangkitkan di mahsyar nanti, apabila seseorang itu dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, yang pertama mematikan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah kesemua makhluk Allah Subhanahu wa taala di saat Allah pernah menciptakan, sehinggalah akhir sekali manusia ataupun jin yang lahir ataupun haiwan yang lahir, yang mati pada ketika itu, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu manusia yang bangkit dalam keadaan simfun rukbana. Ini adalah orang yang paling VIP, manusia yang paling VIP. Bukannya sultan-sultan dunia, bukannya menteri-menteri dunia, bukannya esko-esko dunia. Dia adalah sultan-sultan, raja-raja di akhirat nanti. Apabila dia bangkit, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenderaan. Dia bangun, dia tengok kat sebelah dia dah ada dah binatang tunggangan dia. Kata para ulama, binatang tunggangan itu adalah ibadah korban yang dia lakukan di atas muka bumi Allah ini dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Mesti ikhlas tuan-tuan. Dia tak boleh buat korban, dapat bahagian dia, dia buka plastik, dah pesan dah dengan AJK lebihkan tulang. Ni apa daging semata-mata ni? Tuan-tuan, saya tak kenal siapa-siapa, saya tak tuduh siapa-siapa. Kita sendiri buat korban, kita tahu nilai ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka bekas tengok dah pesan dah dengan AJK masa daftar tu, bagi lebihkan tulang ataupun nak letak ekor seekor ke, tapi dapat daging semata-mata. Tuan-tuan, ibadah yang ikhlas semata-mata kerana Allah sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita. Kemudian ada orang pergi ke mahsyar dengan berjalan kaki. Berjalanlah tuan-tuan, tak kisahlah berapa ratus tahun dia kena berjalan, dia kena berjalan dengan kaki itu. Ada orang pergi ke mahsyar nak pergi menghisap
perhitungan amalan dia dalam keadaan dia menggunakan wajah dia. Tuan-tuan, ini adalah golongan yang paling celaka. Dia menggunakan wajah dia, tuan-tuan. Menggunakan wajah ni macam mana, tuan-tuan? Terbalik. Muka dia di bawah, kaki dia di atas. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana dia berjalan dengan muka dia? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dulu dekat atas muka bumi siapa yang buat dia berjalan pakai kaki? Allah yang buat dia berjalan menggunakan kaki dia. Maka Allah lah juga yang akan membuatkan si fulan itu berjalan dengan wajah dia. Dihentak-hentakkan wajah dia, diseret-seretkan sampai menuju ke mahsyar, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Bila semuanya sampai di mahsyar, ketika itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Jahannam. Waji'a yawma idzin bi Jahannam. Allah waktu pada hari itu lalu didatangkan Jahannam. Hari itu apa, tuan-tuan? Hari mahsyar, tuan-tuan. Didatangkan Jahannam sebab apa? Sebab nanti semua akan dihisap, akan diperhitung, sambil itu dapat melihat neraka Jahannam. Kalaulah orang itu ahli syurga sekalipun, dia akan melihat Jahannam. Suara Jahannam ini, kata Imam Qurtubi dalam kitabnya, boleh didengar 100 tahun sebelum sampai lagi, tuan-tuan. Sudah dengar. Kita lah, tuan-tuan, kalau pernah, siapa-siapa pernah bakar sampah, tiba-tiba api tu termarak lebih, tuan-tuan, baru bakar sampah tu api dia dah marak, kita dah tak boleh nak dekat. Tak boleh nak dekat, 5 meter pun tak boleh dekat. Sebab apa? Rasa dah bahang dia. Dan kita akan mendengar bunyi bakaran-bakaran yang itu. Tuan-tuan, Jahannam yang disediakan oleh Allah Ta'ala ini 100 tahun sebelum sampai kita dah mendengar. Dan ianya akan mengeluarkan letusan-letusan. Tuan-tuan, ibu-ibu lah yang mana pernah masak, kalau panaskan api, terpeciklah air sikit, meletus, tuan-tuan. Kadang-kadang goreng ikan, mengelembung ikan, meletus. Kita melompat satu keluarga jauh. Itu bau letusan minyak kuali, tuan-tuan. Letusan Jahannam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ianya sebesar istana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu lagi bahawa sesungguhnya bukan sahaja sebesar istana, tapi ianya sebuah daerah ataupun negeri. Yang pada ketika itu penduduk mahsyar bila melihat Jahannam, dia akan apa? Senyap dan melutut, longgar lutut, tuan-tuan. Longgar lutut kerana mengenangkan dosa-dosa yang dia pernah buat suatu ketika dahulu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam cara orang yang datang ke mahsyar dan dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia ditimbang, pahala dia banyak. Bila pahalanya banyak, dosanya sedikit, orang ini, tuan-tuan, dia adalah ahli syurga. Alhamdulillah, dia ahli syurga. Dan ada orang, sebahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dalam keadaan buku amalan dia tak dibuka. Ini adalah VIP, VVVIP. Tuan-tuan lah, kalau beratur lah pergi mana hospital kan, pergi hospital tak payah masuk, letak kad ambil nombor, terus orang panggil masuk. Macam kita tengok sultan-sultan kan, dia boleh nak masuk lapangan terbang, dia ada laluan dia khas, masuk terus, tak payah tunggu cek macam mana, checkpoint apa semua, nak cop pasport dan sebagainya, semuanya diuruskan. Ini adalah VIP. VIP akhirat, dia masuk. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendapat nikmat ini. Apabila Allah mengarahkan mana umat Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap, semua orang berpaling-paling lihat. Mereka masuk syurga dalam keadaan satu buku amalan dia pun tidak dibelik oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dibuka. Ini VIP, tuan-tuan. Kemudian ada orang masuk syurga dalam keadaan dia ditimbang. Cuma dia timbang itu, dia ahli syurga, dipermudahkan urusan timbangan dia, dia masuk syurga. Alhamdulillah. Ada orang dia timbang, amalan dia banyak, tuan-tuan, amalan dia banyak. Sudahlah amalan dia banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Suatu hari Nabi tanya dengan para sahabat, atadruna manil muflisu? Wahai sahabatku sekalian, kamu tahu tak apa itu maksud orang yang muflis, bankrupt? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang muflis ini duit tak ada, hutang lagi ada. Duit tak ada, hutang lagi ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat aku yang mana dia ini muflis, apabila dia duduk di mahsyar nanti, selesai ditimbang, dia ini tuan-tuan datang ke mahsyar dalam keadaan membawa solat dia. Bukan tak solat tuan-tuan, solat. Dia membawa solat dia, pahala solat dia, pahala puasa dia, pahala zikir dia, bacaan Quran dia, sedekah dia. Apabila selesai dia ditimbang, pahalanya banyak. Lalu malaikat menanyakan kepada penduduk mahsyar, fulan bin fulan selesai sudah ditimbang, ada tak mana-mana penduduk mahsyar ini yang kenal dengan dia, nak menuntut dengan dia? Tuan-tuan, kita perasan kadang-kadang kita sembahyang tunggang terbalik, kita baca Al-Quran syok sendiri, kita lupa terlepas pandang dengan hubungan sesama manusia. Ni bahaya tuan-tuan, hubungan sesama manusia. Kadang-kadang kita ni sembahyang dalam keadaan kita sibuk tengok orang lain tak sembahyang. Dia tu pergi masjid, anak dia tak sembahyang pun. Dia tu pergi masjid, anak dia tak tutup aurat pun. Anak dia tak sembahyang, dia tak kisah. Anak dia tak tutup aurat, dia tak kisah. Yang dia kisahkan aurat dan juga anak orang lain tak sembahyang. Tuan-tuan, orang-orang begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini akan muflis tuan-tuan. Apa yang berlaku? Ukhidha min khatayahum, ambil dosa orang itu, futurihat alaihi, masuk pada dirinya, summa turihat finnar, tiba-tiba dia ni yang tadi ahli syurga, tiba-tiba jadi ahli neraka. Ramai yang nak menuntut dengan dia, ya Allah, dulu dia pinjam RM10, dia janji nak bayar, hari-hari berselisih dengan dia, dia buat tak tahu je. Ya Allah, hari ini aku nak tuntut RM10 tu. Tuan-tuan, RM10 pun akan dituntut di mahsyar nanti tuan-tuan. Dituntut di mahsyar nanti dalam keadaan dia ini bagi semua pahala dia kepada orang, habis pahala dia. Ya Allah, pahala dia pun sudah habis. Kalau begitu, ambil dosa si fulan, masuk ke dalam akaun dia, dan dia pun mula mengumpulkan dosa-dosa orang lain untuk dimasukkan dalam timbangan dia tuan-tuan. Maka dia ini menjadi ahli neraka dalam keadaan dia muflis. Tuan-tuan, yang mana hari ini dizalimi, yang mana hari ini patut harta pusaka tu bagi dekat dia, patut harta pusaka tu agih adik-beradik. Tapi sebab masa tu kita kanak-kanak, abang sulung dah tukar semuanya, dah hantar, dah cop legal dah. Kita cuba lawan dekat mahkamah, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah ubah semuanya, dan semua cop-cop tu semuanya adalah benar. Tak apa tuan-tuan, sabar. Sebab apa? Dia nak makan harta itu 50 tahun, 60 tahun sahaja. Kemudian dia akan mati. Dan apabila dia akan mati, dia akan diperhitungkan dan akan dihitung oleh siapa? Oleh Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang Maha Adil yang akan menghitung dia. Tuan-tuan, sabar tuan-tuan, sabar di atas muka bumi Allah ini, kerana hidup di dunia ini sementara sahaja. Mahsyar itu beratusan ribu tahun panjangnya tuan-tuan. Kemudian selesai orang yang muflis apabila dia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang dosanya banyak. Dosanya banyak, ditimbang dosanya lagi banyak, pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit. Baca Quran adalah sekali-sekala, itu pun saudara mara dia ada buat tahlil, waktu tu dia baca Al-Quran. Keseluruhan hidup dia tidak membaca Al-Quran. Sembahyang bolehlah sekali-sekala, ada masa rajin, ada masa dia tak rajin. Lebihnya apa? Dia akan main handphone, seronok-seronok macam itulah kehidupan dia. Apabila dia ditimbang, dosa dia lebih banyak,
dan pahalanya sangat sedikit, dan dia ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita nak tengok ahli neraka ni dalam keadaan di mahsyar, apa yang berlaku kepada dia. Selesai ditimbang, Allah berikan buku amalan dia. Sebelum tu dia akan dipanggil oleh Allah. Allah kata apa? Baca buku amalan kamu. Hari ini tak ada peguam bela, laisa bainahum wa bainallahi turjuman. Tak ada penterjemah, tak ada orang ketiga. Kamu yang tahu dulu dekat atas muka bumi Allah apa yang kamu buat. Baca kitab kamu, tuan-tuan, macam diary lah. Macam diary. Kita kalau lupa, tiba-tiba kita tengok diary kita 15 hari bulan pada tahun 2002 pernah buat sekian-sekian, maka kita akan recall. Kita akan ingat apa yang kita buat waktu itu. Samalah juga tuan-tuan dengan buku amalan kita. Kita tengok, ya Allah, benda ni pun Allah tulis. Ya Allah, benda kecil ni pun Allah tulis. Dosa ni pun Allah tulis. Dosa seorang-seorang dalam bilik pun Allah tulis. Semua Allah akan catatkan pada ketika itu. Lalu bila ditimbang, dia ini adalah ahli neraka. Pada ketika itu buku amalan dia diserahkan kepada dia. Dan waktu itu tuan-tuan, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dia mengambil buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Tuan-tuan renung tangan kiri tuan-tuan, tuan-tuan renung tangan kanan tuan-tuan. Tangan itulah yang akan mengambil keputusan hidup kita tuan-tuan, keputusan dunia akhirat kita. Tangan itulah. Tangan kiri dia terangkat, bukan dia pilih tuan-tuan. Kalau macam tu, angkatlah tangan kanan. Bukan Allah yang membuatkan tangan kiri dia terangkat. Lalu apa dia cakap tuan-tuan? Tangan itu terangkat sendiri, bukan dia yang pilih. Apa yang berlaku? Pada ketika itulah dia mula berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tangan kiri, ada juga yang mengambil daripada belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dia mengambil dari belakang. Ambil belakang bukan macam ni. Para ulama kata dia merosakkan tubuh badan dia, ambil daripada belakang tuan-tuan. Apa yang dicakap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, Allah rakamkan untuk bagi tahu kita siap-siap. Ini perangai ahli neraka. Apabila dia berada di hadapan Allah, bila dia mengambil buku amalan dia, ya laitani lam utiya kitabiyah, celakalah aku hari ini kalaulah aku tak ambil kitab ini. Dia kata apa? Kalaulah tak ada kitab ni, tak tahu-mentahu dah matilah, nak kena bangkit, nak kena hisap lah pula. Apa lagi yang dia kata? Dia merungut di hadapan Allah, walam adri ma hisabiyah, kalaulah aku tak tahu menahu tentang perhitungan ini, tak tahu semua benda ni. Apa lagi dikata pada Allah? Ya laitalaha kanatil qadiyah, kalaulah semua ini tak wujud. Maksudnya tak wujud, aku tak tahu apa-apa, gelap je dunia ni, tak tahu apa-apa, tak ditimbang dan sebagainya. Lalu dia kata apa lagi? Ma aghna anni maliyah, duit harta 1 sen pun tak berguna kepada dia. Lagi seminggu nak dapat duit KWSP 200,000. Dah rancang dah nak jalan, bawa kereta, aksiden, mati. 200,000 di dalam akaun dia tidak diguna, belum sempat digunakan oleh dia. Dulu masa hidup, nak bagi dekat masjid punya tabung pun punyalah susah. Nak bagi duit dekat orang miskin, dekat madrasah punyalah susah. Tapi kali ini 200,000 tak sempat dia digunakan, mati dia sebelum dia nak keluarkan duit KWSP dia. Harta 1 sen pun tak berguna. Waktu dia di mahsyar untuk nak menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tuan-tuan, majoriti orang kaya di dalam neraka, dan syurga itu banyak di kalangan fuqara dan orang-orang miskin. Kemudian disebut lagi kepada Allah, halaka anni sultaniyah, rosak binasa jawatan dan pangkat, sikit pun tak dapat nak membantu dia. Dulu dia pernah jadi menteri, pernah jadi esko, orang layan dia, makan dia sebagai seorang VIP,
hidup dia sebagai VIP semua ditanggung, allowance dia semua ditanggung. Dia kata pangkat jawatan satu pun tak dapat membantu, rosak, binasa. Kemudian Allah sebut kepada dia ni tuan, habis dia berungut, dia membebel di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah arahkan para malaikat, khudhuhu faghulluh, ambil mereka ini beramai-ramai, pergi ambil, rejam dia, summal jahim sallu, letak dia di dalam neraka jahim dan salai dia, summa fil silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluku. Sebelum nak masukkan, humbankan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, lilitkan dia dengan rantai besi. Para ulama kata rantai besi itu dimasukkan daripada dubur dia, kemudian keluar daripada mulut dia. Tuan-tuan nak percaya ke tak nak percaya ke, silakan mati dahulu. Ini ada ayat Quran, ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cuba ke tuan-tuan? Kita nak try ke benda ni? Kemudian apa yang berlaku lagi tuan-tuan? Allah menyediakan rantai besi itu yang saiznya adalah 70 hasta. Satu hasta itu dalam kitab Imam Qurtubi bagi tahu bahawa sesungguhnya jaraknya daripada Mekah ke Basrah. Kita pun kata logik ke? Manusia ni kecil je. Manusia ni kecil je, kenapa rantai besi itu sangat besar? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala menukar saiz ahli-ahli neraka ini, menukar saiz tubuh badan ahli neraka ini. Abu Hurairah bagi tahu bahawa sesungguhnya Nabi bersabda, gigi ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Bukannya bukit pemanah itu tuan-tuan, gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Allah Subhanahu wa taala besarkan ahli neraka ini tuan-tuan. Sebab apa besar tuan-tuan? Sebab saya pernah tengoklah, kita kalau terbakarlah sikit tangan kita ni, sebab hari itu gotong royong masak kenduri untuk korban, kenalah api sikit jari, pergi hospital, pergi klinik MC, doktor nak MC 3 hari cuti. MC sebab apa? Sebab terbakar sikit je dekat jari ni, tak boleh nak tulis, tak boleh, susah. Ahli neraka ini tuan-tuan, Allah besarkan saiz dia. Sebab apa? Lagi banyak kawasan yang besar itu dibakar, maka dia akan menanggung kesakitan yang sangat banyak. Saya pernah tengok dekat Dewan Bedah, saya kerja kat hospital dulu, Dewan Bedah. Dekat Dewan Bedah HKL, orang yang 85% terbakar. Doktor Dewan Bedah Plastik buat pembedahan kat dia, mana kulit, bahagian kulit yang elok dihiris untuk ditampalkan dekat bahagian yang rosak. Berbulan-bulan tuan-tuan, kadang makan tahun, kadang-kadang kulit itu bernanah, kemudian menggelembung dan sebagainya. 85% sudah cukup membuatkan orang yang terbakar itu menjadi hilang akal. Gila tuan-tuan, tak waras terus. Bayangkan kita dibakar, bukan kita lah, na'uzubillah, ahli neraka yang dibakar dalam keadaan tubuh badannya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali badan mereka hancur, kulit mereka terbakar, hancur, luluh, hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru, supaya dia merasakan azab yang sama itu berulang-ulang kali. Sehingga bila tuan-tuan? Sehinggalah selesai azab dia yang Allah berikan dan tentukan kepada dia. Dia tuan-tuan kalau bakar mati selesai. Bakar hancur, macam kambing bakar tu, bakar hancur habis semua selesai. Kena hukuman gantung, mati selesai. Ini masalah tuan-tuan, tak mati-mati. Ahli syurga dia hidup dalam keadaan mendapat nikmat, mendapat ganjaran dan berseronok-seronok di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahli neraka
mati pun tak sempat, hidup pun tak sempat. La yamutu fiha wa la yahya. Nak mati pun tak mati, nak hidup pun tak mati. Pecah hancur, habis elok balik. Pecah hancur, mati, hidup balik. Pecah hancur, terbakar, elok balik. Tuan-tuan, inilah azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyediakan malaikat zabaniyah di dalam neraka itu yang akan mengazab dia. Malaikat zabaniyah ni tuan-tuan, sengaja Allah ciptakan dia tak ada hati perut. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang? Waktu nak dibelah perut dan anum itu, Sultan Mahmud ni kata, petanda belah perut dia. Tuan-tuan, petanda tu pun tak sanggup. Sebab apa? Ada rasa simpati ibu yang mengandung, nak dibelah perut dia. Nak dibelah perut dia, tak sanggup tuan-tuan, rasa simpati. Malaikat zabaniyah yang diciptakan oleh Allah ini tuan-tuan, dia tak ada benda tu semua. Dia hentam, hancur, kepala terburai, elok dia hentam lagi, hancur, kepala terburai, elok dia hentam lagi. Dia bakar, menjeritlah macam mana kita tuan-tuan, dia tak layan. Ini adalah malaikat zabaniyah yang disediakan oleh Allah di dalam neraka, yang diketuai oleh malaikat Malik, ketua penjaga neraka ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak cuba ke? Jauhkanlah tuan-tuan. Kita masih lagi di atas muka bumi Allah, kita masih bernyawa. Kalau kita rasa diri kita ini ada ciri-ciri penduduk ahli neraka, kita masih bernyawa, hidup di atas muka bumi Allah, kita boleh ubah tuan-tuan. Masih terbuka luas. Selagi mana kita masih bernyawa, badan kita tidak dipisahkan lagi daripada roh dan badan kita ini, masih sempat untuk kita mengubah kedudukan itu tuan-tuan. Bila kita dengar ini tuan-tuan, dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah bagi tahu siap-siap. Kita pernah dengar dulu satu analogi. Dululah satu analogi. Tak apa, kalau kita ni mati buat dosa pun, akhirnya kita masuk dalam syurga juga. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat masuk dalam neraka tu macam duduk dekat dalam sauna ke? Berdiri dekat tengah panas ke? Tuan-tuan, kalaulah Allah kata kamu diseksa selama sehari, sehari itu tuan-tuan bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Nisbah dia. Kita lah nak tunggu pencen umur 55 tahun, 60 tahun pun, ya Allah, lamanya nak tunggu. 1000 tahun tuan-tuan, punyalah perit nak menunggunya tuan-tuan. Dan neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah pedih azab dia. Dan ahli neraka ini tuan-tuan, Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya mereka juga merasakan lapar dan dahaga. Bezanya, makan dan minum ahli neraka ini tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga mereka. Kita pun kata apa, tak apalah, tak payahlah makan. Tuan-tuan, kita lah pernah tengok orang sesat dalam hutan. Saya pernah tengok rancangan Survivor lah dekat National Geography tu. Kalaulah terdesak sekalipun, dia boleh minum air kencing dia. Terdesak tuan-tuan. Kita pun kalau terdesak, benda yang kita tak makan pun kita boleh makan. Itu hakikat lumrah fitrah manusia. Boleh makan. Tengok ulat sagu tu sekarang, memanglah kita dipilih. Tapi kalau dah terdesak, kelaparan yang mendesak, kita akan makan tuan-tuan. Begitulah juga ahli neraka. Ahli neraka dia ada lapar dan dahaga. Masalahnya tuan-tuan, lapar dan dahaga dia itu bila dia makan, apa makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Illa min duriq, buah-buahan yang daripada duri-duri tuan-tuan. Apabila dia makan, tersekat dekat tekak dia dan melukakan, menghancurkan usus-usus mereka. Kalau dia minum pun, minuman itu adalah daripada nanah-nanah dan darah-darah penduduk neraka itu sendiri. Ataupun timah-timah, besi-besi yang panas. Kalau dia minum, hancur, luruh perut dia, terburai tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Lapar dan dahaga yang terlampau.
itulah makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk-penduduk neraka. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari pertama orang yang dimasukkan, makhluk yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Bila masuk ahli-ahli neraka ini di kalangan jin dan juga manusia, mereka masuk. Ketika itu apa yang mereka akan buat? Mereka akan mencari iblis. Mereka akan mencari iblis. Kita lah tuan-tuan, kalau kita buat salah kan, cikgu panggil ke apa ke, kita akan salahkan siapa? Kawan kita lah, dia yang ajak, walhal kita yang nak ikut dia. Begitulah juga ahli neraka, mereka akan cari siapa? Asbab utama dia adalah iblis. Mereka mengejar iblis. Kamulah iblis yang dahulu mengajak aku kepada kemungkaran. Kaulah iblis. Kalau aku tak ikut kamu, mungkin pada hari ini aku tak duduk di dalam neraka, aku duduk di dalam syurga. Semua menyalahkan iblis. Allah rakam ketika itu iblis berkata-kata kepada penduduk neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Telah berkata iblis, tuan-tuan, apa yang iblis kata? Innallaha wa'adakumul wa'adal haq. Dahulu di atas muka bumi Allah bagi tahu semuanya betul. Kalau solat, kamu akan dapat pahala. Tutup aurat, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu mencuri, itu adalah dosa, kamu akan diazab. Semua yang Allah beritahu itu semuanya benar. Semuanya benar, janji-janji Allah itu semuanya benar. Kemudian iblis kata, wa ma kana li alaikum min. Lalu iblis berkata kepada mereka bahawa sesungguhnya wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li. Iblis kata apa? Iblis kata dahulu di atas muka bumi Allah, aku tak berkuasa pun ke atas kamu. Aku tak berkuasa pun, aku cuma bisik sahaja, kamulah yang menyahut seruan aku. Aku bisik je, aku kata nantilah pergi masjid, nanti dah pencen, ada waktu masa yang banyak, pergi masjid. Belum pencen, Allah dah tarik nyawa dia. Allah dah tarik nyawa dia. Kemudian apa yang berlaku? Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini kamu pun tak boleh nak selamatkan aku pun tak boleh nak selamatkan kamu. Tuan-tuan, iblis kata apa lagi? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Iblis kata apa? Hari ini aku berlepas daripada apa yang kamu tuduhkan pada aku, dan kamu pun tak boleh nak buat apa-apa. Lalu hari ini adalah hari pembalasan. Orang yang zalim, orang yang ingkar kepada perintah Allah, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah dah bagi tahu kita siap-siap apa yang akan berlaku. Persediaannya, tuan-tuan, adalah hari ini. Ratusan tahun, ribu di mahsyar nanti, persediaan dia adalah 50 tahun, 60 tahun kehidupan di dunia ini. Kita yang tentukan, tuan-tuan. Kita yang tentukan. Tak berbaloi saja-saja tinggal solat, tak berbaloi khianat orang, tak berbaloi ambil hak orang. Kembalikan, tuan-tuan, kembalikan, taat perintah Allah, tinggalkan segala larangan dia. Memang kehidupan ini susah, tapi kesusahan yang kita tanggung ini 50-60 tahun adalah natijahnya apabila kita mati nanti dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak berbaloi, tuan-tuan, apa yang kita nak tempuh kehidupan selepas mahsyar nanti. Ada satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu, kalau siapa-siapa yang buat perkara ini,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan orang ini selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Nabi bagi tahu barang siapa yang menjaga solat dia, menjaga wuduknya dengan sempurna, solat di awal waktu, Allah Subhanahu wa taala haramkan dia daripada api neraka. Jaga solat ni macam mana tuan-tuan? Bersedia. Kalau azan 1:30, 1 suku, dia dah bersedia dah. Bagi tahu dekat hati dia, kejap lagi 1:30 dah nak masuk waktu zuhur. Bersedia tuan-tuan, bersedia. Kemudian dalam keadaan wuduknya yang sempurna, mengambil wuduk dengan sempurna dan menjaga solat di awal waktu. Itu sahaja Nabi bagi tahu, yang asas. Nabi tak kata ke barang siapa yang solat qiyam 50 waktu, Allah akan pelihara dia daripada neraka. Bukan benda-benda yang sunat tuan-tuan, benda yang memang kita lakukan hari-hari. Jaga solat, wuduk dengan sempurna, dan solat di awal waktu. Tak apa tuan-tuan, benda ni kadang-kadang susah kita nak buat, tapi ianya memerlukan langkah yang pertama. Permulaannya tuan-tuan, dengan apa? Dengan kita menjaga solat di awal waktu, dalam keadaan wuduk yang sempurna, dan kita menjaga waktu-waktu solat kita. Solat di awal waktu tuan-tuan, solat di awal waktu. Kemudian Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya neraka ini adalah tempat bukan sahaja kita kena berjaga-jaga, ahli keluarga kita pun kita kena jaga juga. Anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita lah masuk syurga sorang-sorang, isteri kita, anak-anak kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, maka apa nilainya kehidupan kita makan dan minum di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan isteri dan anak-anak kita diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jadi wallahu alam tuan-tuan, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita dah dengar sedikit cepisan kisah daripada neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya untuk kita bercita-cita jadi penduduk neraka, tapi kita bercita-cita untuk jauh daripada azab api neraka, supaya selepas ini apa-apa keputusan yang kita nak buat, ingat Allah akan mengazab apa yang kita buat dekat atas muka bumi Allah ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami dalam keadaan Engkau ihsan dengan kami. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.